Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, bolehlah tolong maklumkan kepada saya. Dan saya meminta maaf kerana hari ini saya terpaksa membuat satu live agak lewat, ya. Jadi saya minta share ramai-ramai kerana tajuk live saya hari ini adalah dalam bentuk persoalan, iaitu apakah sebenarnya agenda DAP, ya. Apakah sebenarnya agenda DAP yang secara konsisten, ya, sentiasa memusuhi Parti Melayu Islam yang terbesar yang ada pada bila-bila masa. Okey. Jadi dulu kalau anda lihat, Parti Melayu Islam yang terbesar dari sudut sokongan kekuatan adalah UMNO, ya. Dan sekarang Parti Melayu Islam yang dikira terbesar dari sudut sokongan pencapaian adalah PAS, ya, bukan lagi UMNO. Malah UMNO antara parti yang terlemah. Jadi dulu DAP bermusuh dengan UMNO dan pernah sekali dia cuba merapati PAS untuk dapat sokongan Melayu Islam. Kini bila PAS bertukar menjadi Parti Melayu Islam yang dikira terkuat, ya, dan terbesar, DAP sudah bermusuh dengan PAS dan berkawan dengan UMNO. Ya, okey. Jadi apa sebenarnya agenda DAP? Sebab bila kita lihat untuk berdekad lamanya, ya, UMNO telah memberitahu kita bahawa DAP ini anti Melayu dan ada kalanya anti Islam. Dan sebenarnya saya setuju. Saya pun berpendapat DAP untuk sekian lama anti Melayu dan bersifat negatif terhadap Islam, penganut agama Islam, dan memarakkan gelombang Islamofobia. Ya. Perkara ni sudah dipupuk, disemai di dalam minda masyarakat Melayu untuk berdekad lamanya oleh pemimpin UMNO. Ya, pada masa pentadbiran PH terdahulu, ya, siap dengan pemimpin-pemimpin UMNO menuduh kerajaan dikuasai oleh DAP, dan disebabkan itu katanya DAP, kerajaan di bawah DAP, dia tak kata kerajaan di bawah Tun Mahathir, dia sentiasa kata kerajaan DAP, ya, menjual aset Melayu Islam kononnya, ya. So sentiasa diwar-warkan perkara negatif terhadap DAP dari sudut kaum dan agama, ya. So sekarang, ya, saya sebenarnya bersetuju. Kita lihat contoh Lim Kit Siang, ya. UMNO kata DAP sudah berubah. Dia tiba-tiba kata DAP bukan macam dulu, dia nak Melayu terima DAP. Tetapi bila Lim Kit Siang buka mulut pada bulan Disember tahun lepas, selepas, ya, Anwar menjadi Perdana Menteri, dia menakut-nakutkan orang Cina. Dia beritahu orang Cina kononnya ada satu gelombang hijau, dan gelombang hijau ini boleh menjurus kepada terjadinya satu negara Islam. Ya, tapi dalam nada yang sama, Lim Kit Siang beritahu Anwar kena hentikan pencabulan demokrasi, ya, menerusi politik kaum agama untuk menimbulkan ketakutan. Tapi pelik kan, Lim Kit Siang suruh Anwar hentikan politik kaum agama yang kononnya mencabul demokrasi, tetapi dalam nada yang sama Lim Kit Siang sendiri menimbulkan isu bersempadankan perkauman dan keagamaan, malah bersempadankan Islamofobia, di mana Lim Kit Siang berkata ada gelombang hijau yang boleh ganggu gugat, ya, yang menjadi ancaman yang boleh menjurus kepada negara Islam. Bukankah itu pencabulan demokrasi? Ya, bukankah itu politik bersifat atau bersempadankan kaum dan agama? Ya, dan bukankah ini bersempadankan Islamofobia? Mengapa persoal hak untuk memilih Perikatan Nasional? Ya, mengapa kaitkannya dengan satu ancaman keagamaan dan kaum? Jadi di sini kita lihat, ya, pihak dalam kerajaan sendiri, iaitu DAP, yang sedang memarakkan
isu-isu. Maaf ya, ada gangguan. Saya dah beritahu, biasanya bila buat live tajuk-tajuk macam ni selalu ada gangguan. Okey, jadi pihak yang sedang memarakkan isu-isu 3R dengan cara yang sebenarnya dikira menghasut, dikira melanggar undang-undang adalah pihak dalam kerajaan sendiri. Mereka yang sebenarnya bersifat perkauman, mereka yang sebenarnya boleh disifatkan dalam keadaan tertentu pada hemat saya sebagai anti-Islam. Mereka yang sebenarnya memarakkan sentimen-sentimen yang bersempadankan Islamofobia. Dan mereka melakukannya kali ini dengan berganding bahu dengan UMNO. Pada masa Lim Kit Siang mengeluarkan kata-kata itu, siapa sekutu dia? Sekutu dia adalah UMNO. Ya? Jadi mengapa DAP sentiasa ada masalah dengan orang Melayu, dengan agama Islam, dalam pentuturan dia, dalam hujah dia? Mengapa selalu kaitkan orang Melayu, orang Islam, agama Islam dalam secara negatif? Saya beri satu lagi contoh. Saya masih ingat 2019 berlaku pilihan raya kecil kawasan Tanjung Piai. Tahu tak saudara-saudari, di Muar Johor ada satu ceramah yang diadakan dan anak Lim Kit Siang iaitu Lim Guan Eng berucap. Tahu tak apa Lim Guan Eng berucap di dalam ceramah itu? Lim Guan Eng beritahu bahawa politik yang dimainkan, politik atau ideologi PAS dan UMNO, ya, PAS dan UMNO, ya, 2019, ya, politik atau ideologi PAS dan UMNO adalah ekstremis sehingga boleh menghalang, dengar ya, menghalang penganut agama Kristian daripada menunaikan tanggungjawab mereka, iaitu sembahyang. Ya, ini kata-kata ini dikeluarkan oleh Lim Guan Eng dalam satu congregation ceramah melibatkan orang-orang DAP. Tahu tak, saya ada buat laporan polis dan saya ada buat sidang media selepas itu, dan saya dimaklumkan pada ketika itu oleh pihak polis, ya, bahawa kes itu disiasat bawah Seksyen 502 Kanun Keseksaan. Sama ada benar atau tidak saya tak tahu, tapi itu yang saya dimaklumkan. Dan sama ada kes itu sudah di NFA kan, saya tidak tahu, tetapi sudah lama. Dan perangai saya tidak mencampuri sebarang urusan polis, tapi saya buat laporan polis. Dan di dalam laporan itu saya minta pihak polis untuk menyiasat Lim Guan Eng kerana mengeluarkan kata-kata berbau hasutan, bersifat anti-Melayu, anti-Islam dan bersifat evangelis. Itu yang saya minta siasat, ya. Kerana amat tidak bertanggungjawab bila kaitkan ideologi PAS dan UMNO yang dikatakan ekstremis, yang dikatakan boleh sampai menghalang penganut agama Kristian daripada menunaikan tanggungjawab ibadat mereka, iaitu sembahyang. Ini adalah contoh kenyataan yang dibuat oleh Lim Guan Eng. Dan pada ketika itu Lim Kit Siang kemudiannya keluarkan kenyataan seperti mana dia keluarkan pada Disember tahun lepas. Sekali lagi dia beritahu perlu dihalang mana-mana sentimen yang boleh mengapi-apikan semangat perkauman, keagamaan dan sebagainya yang menjadi satu ancaman kepada keselamatan negara. Tetapi Lim Kit Siang lupa anak dia sendiri sebelum itu baru saja keluarkan kenyataan yang bersifat anti-Melayu, bersifat anti-Islam dan boleh mengancam keselamatan. Malah kenyataan Lim Guan Eng adalah menghasut dan memfitnah. Kononnya kalau PAS, ideologi PAS dan UMNO ni tidak akan membenarkan penganut agama Kristian menunaikan ibadat dia. Jadi asyik-asyik Melayu dengan Islam diletakkan dalam cahaya negatif, ya. Asyik-asyik Kristian dikatakan mangsa. Bila isu kalimah Allah lagi satu, bila kita hanya setakat mempersoalkan kenapa, ya, ditarik rayuan isu kalimah Allah,
Kita pula dikatakan bersifat perkauman, mengungkit-ungkit perkara yang tidak patut, mempolitikkan isu ni, sedangkan kita berhak tahu. Ya, tidak disebut pula penggunaan kalimah Allah dalam Bible versi Melayu boleh mengelirukan orang Melayu, kerana mungkin seorang budak Melayu dia beli kitab Bible yang diterjemah dalam bahasa Melayu, tidak ada mana-mana undang-undang yang boleh halang ya budak Melayu daripada berbuat demikian. Kemudian dia baca dan dia lihat Jesus adalah anak Allah, dan bila dia lihat kulit buku itu, dia kata di situ tertulis kitab Bible versi Melayu untuk penganut agama Kristian sahaja. Jadi walaupun ditulis pada kulit buku untuk penganut agama Kristian sahaja, tapi dia mungkin persoal, ya, adakah kita diajar Islam yang salah? Sebab buku Kristian ni dia kata Jesus adalah anak Allah. Jadi ianya boleh mengelirukan orang Melayu. Dan bila kita persoal, bila kita nak bincang, bila kita tanya kerajaan mengapa menarik balik rayuan sedangkan itu titah sultan, ya, dan mahkamah rayuan memang pun sedang menghalusi kes itu, biar mahkamah rayuan buat keputusan, kita dituduh kononnya mengapi-apikan isu, mempolitikkan isu, sedangkan bukan kita yang minta tarik rayuan, mereka yang tarik rayuan tanpa merujuk kepada pihak-pihak berkuasa Islam yang terlibat dalam rayuan itu. Jadi ada sesuatu yang mencurigakan di dalam tindak tanduk kerajaan. Jadi bila kita persoal, kita pula resis, kita pula yang anti-Kristian dan sebagainya. Asyik Melayu dan Islam diletakkan dalam cahaya negatif, tetapi babak orang Kristian semuanya tidak boleh dipersoal. Why? Why? Dan bukankah DAP dalam contoh yang saya beritahu di Tanjung Piai katakan ideologi UMNO adalah ekstremis, tapi macam mana boleh bersekongkol tidur sebantal dengan UMNO sekarang? Jadi kita lihat sebenarnya DAP ni dia sentiasa secara konsisten yang saya lihat bersifat anti Melayu dan membuat perkara-perkara yang saya lihat bersifat anti-Islam, bersempadankan Islamofobia. Tetapi dari sudut kerjasama dengan parti politik, dia sentiasa hanya memusuhi parti Melayu Islam yang terbesar. Dulu UMNO parti Melayu Islam yang terbesar, sentiasa dikatakan UMNO, seperti contoh yang saya beritahu di Tanjung Piai pada tahun 2019, UMNO ada ideologi ekstremis, UMNO dia ada sifat ketuanan Melayu, dia bertahun-tahun dikatakan UMNO ada agenda mengislamkan pendidikan, mengislamkan ini, mengislamkan itu. Apa-apa yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO sejak berdekad lamanya, asalkan ianya adalah untuk memperjuangkan hak ataupun sesuatu berkait dengan bangsa Melayu atau agama Islam, ianya dipertikai, dipersoal seolah-olah orang pemimpin-pemimpin UMNO dari dulu lagi, dari sebelum zaman Tun lagi adalah resis, adalah bersifat ketuanan, adalah bersifat ekstrim, ya. Sentiasa kata-kata DAP ini bersifat anti Melayu, anti Islam, bersempadankan Islamofobia. Tetapi bila UMNO bertukar menjadi parti Melayu yang lemah dan kini terlemah dalam sejarah, malah lebih lemah dari PKR, lebih lemah dari parti-parti lain, lebih lemah dari Bersatu, lebih lemah daripada PAS, tiba-tiba UMNO pula dijadikan kawan, ya, dan PAS diserang kerana PAS sudah bertukar menjadi parti Melayu Islam terbesar. Jadi kalau dulu Cina diberitahu UMNO ekstremis, UMNO ini, UMNO itu, sampai DAP sanggup berkawan dengan PAS pada tahun 2008, ya, sanggup berkawan dengan PAS untuk cuba raih sokongan orang Melayu, kerana pada ketika itu PAS bukan parti Melayu terbesar. Dia hanya bermusuh dengan parti Melayu terbesar, iaitu UMNO. Tetapi bila PAS tukar jadi parti Melayu terbesar dan UMNO juga tukar jadi parti Melayu terkecil, DAP pula berkawan dengan UMNO. Sebab kalau kawan dengan parti Melayu terkecil, selamat, tak apa, mereka kecil, mereka dah lemah, jadi kita kawan, mana tahu boleh dapat sokongan tambahan orang Melayu. Tapi bermusuh dengan parti Melayu terbesar, iaitu PAS. Kalau dulu UMNO digunakan untuk takut-takutkan orang Cina, kini PAS digunakan untuk takut-takutkan orang Cina. Sebab
Apa? Sebab bahaya untuk DAP tidak serang PAS. Sebab PAS parti Melayu terbesar. Jadi DAP tidak boleh duduk diam, kerana jika PAS berjaya satukan orang Melayu Islam, maka bila orang Melayu Islam bersatu, parti-parti seperti DAP, PKR semua akan hanyut. Jadi dia kena serang, dia kena takutkan orang Cina. Sebab itulah Lim Kit Siang buat kenyataan. PAS ni gelombang hijau, dia bahaya, adalah ancaman. Ianya boleh mengislamkan negara, tukar negara ini jadi negara Islam. Sentiasa parti Melayu terbesar digunakan sebagai senjata untuk takut-takutkan orang bukan Melayu, khususnya orang Cina. Kalau DAP tidak berbuat demikian, dia dah tak ada modal. Dia nak pastikan Cina duduk belah dia. Dia tak ada modal. Dia sentiasa kena ada parti Melayu Islam terbesar yang akan dijadikan musuh. Ya. Sebab itu juga selepas PRU 15, Hadi Awang mendedahkan DAP ada pelawar PAS untuk masuk kerajaan. Lihat macam mana DAP menipu bangsa dia. Dia beritahu PAS ekstremis, PAS ini, PAS itu, resis. Tetapi dalam senyap dia pelawar PAS masuk. Sebab kalau parti Melayu Islam terbesar duduk dalam blok kerajaan, maka DAP tidak ada lagi ancaman parti Melayu yang besar di luar sana. Jadi mereka tidak perlu bimbang, kerana orang-orang Melayu sendiri akan marah dengan PAS. Kenapa kau pergi berdamping dengan DAP? Jadi undi Melayu akan pecah. Tapi bila PAS tak mau bekerjasama dalam kerajaan, PAS diserang. Ya. So dulu UMNO diserang, lah ni PAS diserang. Secara konsisten dari dulu DAP sentiasa memusuhi parti Melayu Islam terbesar. Dan secara konsisten DAP bersifat anti Melayu, bersifat saya lihat anti Islam dalam banyak kes, dan kenyataan-kenyataan dia bersempadankan Islamofobia. Tapi kerajaan ini kata jangan main isu 3R. Sedangkan mereka yang memarakkan isu 3R dalam keadaan yang boleh ditafsir sebagai jenayah, menghasut dengan cara yang boleh dianggap sebagai jenayah. So inilah sedikit sebanyak pencerahan saya berhubung muslihat DAP. Tanpa pemusuhan dengan parti Melayu Islam terbesar, DAP tak ada modal. Modal dia dalam pilihan raya secara konsisten, secara konsisten adalah mengungkit-ungkit isu perkauman, isu keagamaan. Dia kata orang lain buat, tapi sebenarnya dia yang buat. Dia yang tuduh PAS ekstremis. Dia yang tipu kepada Cina, kononnya ideologi PAS ini, ideologi parti ini sebenarnya jika mereka berkuasa, orang Kristian tidak akan dapat menunaikan ibadat mereka. Kenyataan-kenyataan seperti ini dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin DAP, khususnya pada di sekitar berlakunya pilihan raya, dekat dengan pilihan raya. Jadi mereka lah yang melakukan benda yang mereka larang orang lain buat. Dan jika orang lain buat, mereka akan tuduh resis. Contohnya jika Tun Mahathir membuat satu kenyataan berhubung perlembagaan dan tanah Melayu, Tun Mahathir is racist. Tun Mahathir sedang memarakkan isu perkauman, isu 3R. Kalau seorang pemimpin contohnya daripada PAS membuat satu kenyataan berhubung hak orang Melayu ke ataupun agama Islam, dia racist, dia ekstremis. Kita kena siasat, kita kena hentikan. Ini tak betul. Tetapi bila DAP buat, semua senyap. Terang-terang secara terbuka dia tuduh orang dengan cara yang memfitnah, dengan cara yang menghasut supaya orang Cina takut, orang Cina benci terhadap parti Melayu terbesar. Dia kata kalau mereka ideologi mereka tidak membenarkan orang Kristian menunaikan ibadat, mereka selalu mempersoalkan kalimah Allah, mereka tidak ada hak, mereka resis, mereka ekstremis, bla bla bla. Sentiasa isu-isu bersempadankan perkauman, keagamaan dan Islamofobia, sentiasa meletakkan Melayu dan Islam di dalam cahaya negatif, dan sentiasa memastikan bangsa lain, orang Kristian khususnya, tidak diganggu, tidak dilihat dalam menerusi kacamata negatif. Sentiasa memelihara
bangsa mereka. Itulah muslihat DAP. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.